Tuan Yang Pertua, saya ingin mencadangkan bahawa Dewan Rakyat ini mengambil ketetapan untuk Tuan Yang Pertua Yang Muhammad Tan Sri Dato' Muhammad Arif bin Muhammad Yusof mengosongkan jawatannya atas alasan terdapat pencalonan lain bagi jawatan Tuan Yang Dipertua. Sila. Tuan Yang Pertua, saya menyokong. Terima kasih, Gombak. Ahli yang berhormat, masalahnya sekarang ini ialah usul yang amat berhormat Perdana Menteri ini terbuka untuk dibahas. Saya jemput, saya beri tempoh masa 10 minit. Ketua Setiap saya berikan 2 dari sebelah sini dan 2 daripada sebelah. Dipersilakan. Tuan Yang Pertua, ini soal yang penting bagi ahli parlimen. Saya cadangkan Yang Pertua atau timbalan Yang Pertua jangan mengambil keputusan yang terlalu pantas dan kopoh untuk menghalang ahli parlimen dari berbahas. Ini soal besar, bukan soal teknikal. Dengar dan saya percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh mendengar dan menjawab, dan sebelum ahli-ahli parlimen memutuskan dengan mengundi. Jadi tak ada sebab mengapa kita nak hadkan kepada 2 orang dan dengan hadkan masa yang terbatas, kerana isu ini isu besar bagi negara. Pertama kali berlaku dalam sejarah. Baik. Ada siapa di sebelah sini ingin berbahas? Datuk Speaker, kita nak minta Onkan. Yang Dipertua, jawab dulu sebelum saya bahas. Saya tanya, jawab dulu sebelum saya bahas. Apakah boleh dengan persetujuan Yang Amat Berhormat Perdana buat Menteri je ruling. bagi sedikit kelonggaran ahli parlimen bahas, ahli parlimen di belah Perikatan Nasional jawab atau bahas, kemudian mengundi. Ya. Itu pernyataan saya. Baik, saya terima untuk saya buka masa untuk berbahas sekarang ini, sebab tu saya jemput Yang Berhormat untuk berbahas. Tak, buat ruling dulu. Ruling. Hasan, boleh. Boleh buat ruling. Boleh. 5 minit, 10 minit, setengah Datuk jam. Speaker, Tak betul. dari segi masa dan jumlah Saya bagi peluang tadi, beri peluang 10 minit untuk tak cukup. berikan perbahasan. Baik. Ni isu Saya- yang besar, tak pernah berlaku. Ahli Pertua. Betul. Memang Apa salah Tan Sri Speaker? Baik. Apa salah Tan Sri Speaker yang nak dia ditukar? Apa alasannya? Baik. Takkan sekadar kerana ada calon yang lain. Saya benarkan Ketua Pembangkang tempoh masa 10 minit. You see your point. Berapa pembahas Tuan Yang Dipertua? Tuan Yang Pertua, tadi Jawab. Saya Pasir Putih. minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Pasir Putih bahas. bagi ruang parlimen, beri ruang kepada ahli parlimen bahas. Saya nak tanya, apakah keputusan membolehkan ahli-ahli parlimen bahas dalam isu yang penting, belum pernah berlaku Keputusan dalam dari sejarah. speaker buat Bagilah keputusan. ruang. Itu saya ruling tanya. daripada keputusan, Belum ada ruling daripada jawapan. speaker, bukan Perdana Menteri. Terima kasih. Kalau jahat ke anak. Baik. Saya dah beri peluang untuk berbahas dan sekali bagi peluang untuk ahli-ahli berhormat yang lain. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Putih. Sila. Tak boleh macam ni. Betul. Yang Berhormat, Keputusan saya muktamad. Saya beri ruang untuk berbahas. I give you 10 minutes. Ya. Sila. Sila. Ya. Speaker, Tuan, Ketua Pembangkang perlu diberi peluang dulu. contoh Yang Dipertua, Ikut peraturan. Baik. Yang Berhormat tak boleh Kepada Syah, Ketua tak boleh. Pembangkang. Tak, saya beli 2 orang. Sila. Baik, Teruskan. terima kasih. Yang Amat Perdana Menteri pun ada. Dengar, kita tengok prestasi speaker yang ada dan prestasi timbalan Dipertua yang ada. Jawab pun tak boleh. Kita tanya soalan, depan Perdana Menteri minta keputusan, dia bagi orang lain bahas. Baik, saya akan teruskan. Dulu siapa lantik Saya speaker bagi tu? 10 minit. Baik, Tuan Speaker. Periksa lantik. Tuan Speaker. Bukan masa bahas. Tuan Speaker. point of order. Point of order. Ya. Tuan Speaker, point of order Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya merujuk kepada aturan mesyuarat nombor 3, nombor 4, khususnya nombor 4 kurungan 1, dan juga kepada usul yang telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri.
Tuan Speaker, usul yang dicadangkan dan dibentangkan membaca seperti berikut. Bahawa Dewan Rakyat ini mengambil ketetapan untuk Tuan Yang Tua Yang Berhormat Tan Sri Datuk Muhammad Arif bin Muhammad Yusof mengosongkan jawatannya atas alasan terdapat pencalonan lain bagi jawatan Tuan Yang Tua. Tuan Yang Tua, kita lihat kepada usul yang telah pun dibentangkan, alasan yang diberikan yang membolehkan usul ini dicadangkan adalah terdapat pencalonan yang lain. Tuan Speaker, saya bawa perhatian Tuan Speaker kepada aturan mesyuarat 3 dan 4 di mana dengan cukup jelas dinyatakan, dan saya izinkan saya untuk baca, bila-bila jawatan Tuan Ketua itu kosong baik dengan sebab dibubarkan Parlimen atau dengan lain-lain sebab, maka majlis sebaik-baiknya cukup bilang ahlinya hendak memilih Tuan Ketua. Jadi Tuan Ketua, pencalonan itu tidak boleh dikemukakan melainkan ada kekosongan. Dalam keadaan tersebut, kita sebagai pembangkang di sini hendak tahu di manakah kekosongan itu. Kalau tidak ada kekosongan, maka pencalonan tidak boleh dibuat. Dan kalau ada kekosongan, Tuan Speaker, notis perlu diberikan kepada semua ahli yang berhormat berkenaan kekosongan supaya kita juga boleh cadangkan supaya calon kita diangkat. Baik. Jadi ini adalah prosedur yang sangat basic, Tuan Speaker. Baik. Di manakah kekosongan itu? Dan kalau tidak ada kekosongan, maka usul yang dibawa itu tidak boleh dibentangkan. Saya minta untuk satu ruling daripada Tuan Speaker. Baik. Cukup terang dan jelas, Tuan Speaker. Balik. Terima kasih. Nanti kita minta akan dijawab. Peraturan mesyuarat. Nah, sila. Yang berhormat Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih kepada Pucung. Buat luring. Speaker patutlah jawab. Speaker yang bukan menteri. Yang berhormat. Speaker kena bagi panduan, penjelasan. Saya beri kebenaran untuk Kota Baru untuk menjawab. Sila. Speaker kena buat luring. Speaker tak jawab dah. Speaker lah jawab. Apa ni? Ahli-ahli yang berhormat, dia menggunakan standing order, saya minta dia jawab. Baik, terima kasih. Tak. Duduklah. Tuan Samad. Yang berhormat Tuan Yang Di-Pertua. Speaker kena. Ni macam mana ni? Who's running the house? Siapa yang mempengerusikan Yang berhormat Tuan Yang Di-Pertua. Saya yang Eksekutif. Yang berhormat Tuan Yang Di-Pertua. Eksekutif. Saya ingin menjelaskan kepada Dewan ini, Yang berhormat Tuan Yang Di-Pertua. Pada 26 hari bulan Jun tahun 2020, Speaker yang jawab, Perdana Menteri telah memasukkan satu usul. Speaker yang kena jawab, bukan eksekutif jawab. Baik. Shah Alam sila duduk. Saya kata, saya memperkesikan oleh kerana dia menunjukkan standing order, saya minta supaya Kota Baru untuk menjawab. Sila. Tak boleh. Yang berhormat Tuan Yang Di-Pertua, usul ini telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, diterima oleh Yang Berhormat Speaker. Usul ini telah diterima oleh Yang Berhormat Speaker, bukan timbalan Speaker. Saya mohon sebagai satu usul yang mengikut peraturan. Jadi tidak ada sebab mana-mana pihak mempersoalkan usul ini. Tuan Speaker, telah diterima oleh Yang Di-Pertua. Tuan Speaker kena jawab. Tuan Speaker kena buat ruling. Usul ini Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua berdasarkan kepada perlembagaan. Dan Tuan Speaker yang kena buat ruling, bukan perlembagaan dan standing Kota order. Baru. Standing order Tuan Speaker kena buat ruling. Dan perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi di dalam negara ini. Oleh itu usul ini adalah teratur. The motion is in order. Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua. Baik. Terima kasih. Sekarang ahli yang berhormat, this is the floor Ketua Pembangkang. Saya bagi tempoh masa untuk teruskan. Ada beberapa Saya tak faham, Tuan Speaker. Tuan Speaker belum buat ruling lagi, Tuan Speaker. Apa keputusan Tuan Speaker? Ada dibaca Cadang undi teruslah, Tuan Speaker. jawatan yang Undi je terus. kosong. Ada soalan berdasarkan peraturan
Yang Dipertua belum jawab. Jawab itu dulu. Saya minta ruling. Baru saya bahas. Tapi Ini ada point of order. Baik. Mohon jawab. Berdasarkan sendiri. 3. Kita boleh bincang setelah jawatan yang Dipertua kosong. Betul. Ini nak campak di mana ni? Nak campak di mana? baik. Terima kasih. Hormat. Saya mohon minta jawab. Mohon Yang jawab. Hormat nanti dengan menjawabnya ketua untuk semasa penggulungan nanti. Digulung oleh Yang Hormat Perdana Menteri. Tuan Speaker. Point of order. Baik. Yang Dipertua timbalan yang Dipertua minta jawab masa penggolongan. Ya. Ini peraturan parlimen apa ni? Ada specific question, buat ruling sekarang, bukan masa penggolongan. Tuan Speaker. Baik, terima Baca. kasih Ketua Pegang. Aturan mesyuarat 43, Tuan Speaker. Tuan Speaker yang perlu buat keputusan, bukan Terima kasih. Sekarang saya jemput daripada sebelah sini untuk menerima bahasan. Baik. Ya. Point of order. Tuan Speaker kena buat ruling dulu. Tuan Speaker kena buat ruling dulu. Baik. Tuan Speaker kena buat ruling dulu. Dipersilakan. Cadangan bukan ruling first. Saya minta, saya dah bagi masa 10 minit. Saya minta sebelah situ 10 minit. Silakan. Timbalan speaker. Buat ruling dulu lah Speaker. Anda buat ruling. Tak layak duduk sana. Anda point Timbalan of order. speaker mesti buat ruling kalau ada point of order. Speaker perlu menjawab Kalau tidak, dahulu. timbalan speaker Point of saya order peraturan. oleh Puchong. Tolong ikut peraturan timbalan speaker. Kuala Krau, Speaker. Ya. Baik. Minta Tuan Speaker jawab dahulu. Point of order oleh Puchong. Jawab dengan Ketua. Jangan rendahkan martabat parlimen, Speaker. Speaker belah sebelah. Ruling saya untuk teruskan. Speaker belah sebelah, Speaker. Minta Tuan Speaker hormati Kuala point Krau. of order dan Oleh standing kerana order telah peraturan ada mesyuarat Dewan ini. cadangan dan Speaker, kena buat telah ruling diterima atas standing order dulu, usul Speaker. tersebut. Boleh Speaker Kuala Krau. Jangan kianat peramanda rakyat. Speaker Kuala Krau. Baik. Oleh kerana telah ada usul Peraturan dan telah mesyuarat, disokong Speaker. usul tersebut. Kuala Krau, peraturan mesyuarat 3. Speaker resign minta JSC ya, Speaker. Tuan Speaker. Speaker, jawab kepada soalan Puchong dulu, Speaker. Kalau Al-Alim berhormat, saya tadi bagi 10 minit untuk Ketua Pembangkang. Masa telah hampir habis. Kalau saya nak berikan kepada sebelah sini pula. Baik. Tuan Speaker, kita kena menghormati peraturan mesyuarat. Kalau point of order tidak dijawab, peraturan mesyuarat tidak akan dihormati. Tuan yang Dipertua Pasir Putih. Sila. Ini bukan pembahasan. Tuan Speaker, mohon Tuan Ya, Speaker Pasir jawab Putih. dahulu. Saya Dengan bagi Ketua. Tu dia. Saya bagi turunkan dalam masa 10 minit. Sila. Audition. Speaker kena jawab dulu standing order. Ini bukan pembahasan. Speaker tak bebas. Speaker tak bebas. Kualiti speaker yang kamu nak kekalkan. Nampak tak kualiti? Bagi ruling lah. Memalukan saja. Baca. Baca kuat. Perdana Menteri nampak tak? Teruskan. Saya bagi 1 minit. 1 minit. Ya, saya dah bagi 10 minit tadi. Your floor. Saya bagi 10 minit untuk tadi. 10 minit. Habis dah. 10 minit. Baik. Dah. Masa dah habis. 1 minit lagi. Gulungkan. Timbalan yang Dipertua. Tuan Speaker. Okey, sebelum saya mula, saya cuma nak put on record. Ada soalan kepada Timbalan yang Dipertua tentang kekosongan peraturan 3 yang Dipertua tidak jawab dan minta saya teruskan. Saya nak berekod, inilah kali pertama dalam sejarah parlimen ada persoalan tidak dijawab oleh yang Dipertua, sama ada dia takut nak jawab atau dia tidak layak untuk jawab. Baik, soalannya. Audition. Saya sebut tadi sebab ada lain-lain sebab ada usul daripada Yang Amat Perdana Menteri dan disokong oleh ini. Itu lain-lain sebab peraturan 3 lain-lain sebab. Baik. Mana peraturan mesyuarat yang mana? Okey. Sana pun banyak rekod. Lain-lain sebab boleh. Ya. Baik. Peraturan mesyuarat yang mana? Boleh saya sambung. Saya hanya tinggal 1 minit dan masa pun telah berjalan. Saya nak berikan kepada sebelah Pasir Baik. Putih. Sebelah Baik. sini pula. Terima kasih. Yang Dipertua, saya telah sebut Baru 10 minit. Tak. bahawa Belum Saya start dah lagi sebut masa. Masa saya yang time. Itu cuma teknikal. sekarang Ya. you hebat. Sekarang you gagah. Tuan Tadi Speaker, nak point jawab of soalan order, tu tak Tuan boleh. Speaker. Point of saya order. teruskan. Saya seperti yang saya sebutkan tadi,
dalam sejarah parlimen di Malaysia, ini adalah kali pertama seorang yang dipertua yang bertugas dengan cemerlang disingkirkan. Perdana Menteri dalam membawa usul tidak memberi apa-apa penjelasan. Apa sebabnya? Apakah kerana tidak ada kelayakan? Adakah kerana salah guna kuasa ataupun pelanggaran hukum? Tidak ada. Jadi oleh demikian, saya nak jelaskan dalam sejarah kita, kalau berlaku dulu sama ada setelah pembubaran parlimen ataupun dalam kes Tan Sri Ning Ahmad Kamil tahun 1977 atau Tun Syed Nasir 1982 bila speaker meninggal dunia masa sidang parlimen. Maka Perdana Menteri pada keesokannya, Tun Hussein On pada ketika itu, mulanya telah mohon menangguhkan sidang selama 2 minggu. Dan begitu juga pada bulan Mac, bila Tun Syed Nasir meninggal, kemudian ditangguhkan atas usul Perdana Menteri Tun Mahathir ketika itu. Dan tetapi ada pilihan gaya, maka diganti dengan yang baru. Kali ini tidak ada perkara yang berlaku. Ya. Dan oleh demikian, kita nak bagi tahu, bagi pendapat saya yang dipertua, Tan Sri Arif telah menjalankan tugas dengan cemerlang. Dalam sejarah parlimen, dia bentuk select committees yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Caucus parlimen mengenai governance dan memberikan ruang beberapa perubahan yang sedang diteruskan. Jadi bila ada usul daripada Perdana Menteri, kemudian tidak memberikan penjelasan dan minta kita putuskan begitu saja, jangan kira soal parti lah. Kalau bagi penjelasan yang kuat, kita boleh pertimbangkan. Saya percaya ahli parlimen belah sana yang pernah serve dalam select committees, yang pernah serve dan berjumpa Tan Sri Speaker, tahu dalam beberapa kes, dia mengambil keputusan yang sangat profesional. Ya, saya bagi beberapa pandangan yang dia tidak bersetuju berdasarkan tafsiran beliau tentang perlembagaan dan peraturan mesyuarat. Jadi untuk itu, saya mohon pertimbangan Yang Amat Perdana Menteri, jangan melakukan kesilapan ini. Kerana ini bagi pendapat kami, ia mencemarkan kemuliaan Dewan Yang Mulia ini. Ya. Kalau ada seorang speaker yang berjalan dengan penuh kewibawaan, punyai impressive credentials dan track record yang baik, kita nak gunakan kuasa sewenang-wenang kerana kita anggap kita punya majority, maka menyingkirkan sidang ini atas alasan ada calon baru. Saya nak bagi tahu, setelah 3 bulan, katalah speaker yang baru datang, kemudian atas alasan calon baru, tukar lagi. Alasan itu sangat tidak munasabah. Alasan ada calon baru yang dipilih oleh Perdana Menteri sangat tidak munasabah. Jadi saya nak tekankan, Perdana Menteri, kita boleh pertimbangkan jika Perdana Menteri mengemukakan alasan yang kukuh mengapa seorang speaker yang menjalankan tugas dengan baik dan cemerlang mau digugurkan, dan ini mau digugurkan tanpa sebarang alasan. Saudara, apa conscience kita sebagai ahli parlimen? Termasuk timbalan Yang Dipertua, yang biasa bekerja dengan Yang Dipertua. Apa conscience kita? Di mana salah dia? Mau diaibkan di begitu rupa? Di mana kesalahan dia yang menyebabkan dianggap salah untuk meneruskan tugas ini? Jadi saya harap rakan-rakan ahli parlimen dalam hal ini, kerana dia tidak akan menjejaskan kedudukan dan kekuatan Kerajaan Perikatan Nasional, tetapi saya harap betul-betul terkeluar daripada pertimbangan peribadi atau parti. Saya tidak fikir munasabah untuk ahli parlimen menggunakan kuasa mereka memecat seorang speaker Dewan Rakyat yang begini cemerlang. Ya, saya minta semua, termasuk Menteri Agama, prick your conscience. Di mana boleh kita terima ini? Kita pecat orang tak ada sebab. Dan lantikan ini, saudara, dulu pun dalam pengalaman kita,
ada beberapa keputusan yang kita tidak setuju keras dengan keputusan speaker sebelum ini. Tapi dalam kes Tan Sri Arif, selama menjalankan tugas, selain daripada menjalankan tugas sebagai speaker di Dewan, menjalankan tugas dengan tekun. Percaya bahawa parlimen harus diangkat martabatnya. Percaya bahawa staf diberikan kemudahan yang baik dan pengiktirafan yang baik oleh kerajaan. Percaya bahawa jatuhan kuasa yang banyak dikemukakan. Dan pernah bila saya ketemu, dia tekankan kepada saya, perlu, dia kata, Yang Berhormat, supaya kita pastikan penyertaan dari parti-parti yang lain termasuk pembangkang. Ini suara speaker. Ya. Saya cakap benar. Bila kita jumpakan nama jatuhan kuasa, dia cadangkan supaya penyertaan ahli-ahli mewakili semua parti. Penjelasan boleh? Dia nak Penjelasan boleh? Sila. Audition benarkan. Pasti salah. Sila. Ringkas saja. Saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Paul Dickson. Sahabat saya lama. Apa yang berhormat anda ni sebenarnya? What is your real intention? We have changed the government. Give a chance lah. What is your real intention? The government, kita ikutkan kehendak kerajaan dahulu. Sekarang kerajaan ini ikutlah kehendak kerajaan kita pula. Itu as simple as that. Pasti salah. As simple as that. Jawapan saya yang dipertua, di mana yang bertua, ialah jelas. Saya nak tanya, mengapa seorang speaker yang ada kewibawaan dan rekod yang cemerlang mau disingkir tanpa sebarang alasan? Mengapa anggap ahli parlimen ini pak turut sehingga tak boleh fikir? Ada usul penting, tak payah bagi apa-apa alasan. Saya nak tanya mantan Perdana Menteri pun ada di sini. Apakah mungkin seorang Perdana Menteri usulkan hal yang penting, tak payah bagi alasan dan gugurkan dia? Itu kerana pertimbangan politik semata-mata. Jadi saya harap ada waktu, beri penjelasan dulu, kemudian kita bahas. Pematang Pau. Kita minta supaya Perdana Menteri bangun, berikan alasan mengapa mesti digugurkan. Pasir putih bagi alasan. Saya nak masuk. Pasir putih bagi alasan. Tak, boleh saya Pematang Pau? Pematang Pau. Saya bagi peluang sekejap ni. Pak Dickson. Boleh tanya. Saya mengamati ucapan Yang Berhormat Pak Dickson. Alasan yang diberi oleh Perdana Menteri memang tidak ada alasan, melainkan adanya calon yang lain. Kita nak minta berikan satu kesalahan yang dilakukan oleh Tan Sri Speaker. Satu kesalahan yang menyebabkan ni Shah Alam ni balik kepada perangai lama usul yang perlu balik kepada perangai lama ni. Yang perlu disokong. Shah Alam ni balik kepada perangai lama. Sebagai ahli parlimen. Tuan Dia Pertua balik perangai buruk lama tu. Tapi kena jantung Shah Alam. Sama juga perangai yang sama. Alasan yang tidak boleh Abaya, ini bukan kerja Perdana Menteri. Ini sekadar tinggalan speaker saja. Ni perangai buruk Shah Alam, duduklah Shah Alam. Shah Alam. Kami tak tukar. Shah Alam lagi biadab. Panggil orang celaka. Shah Alam. Sudahlah Shah Alam. Saya minta Pak Dickson memerlukan. Saya bagi peluang seminit untuk. Hello, Kilang Kasberg. Duduklah Kilang Kasberg. Boleh saya tanya Pak Dickson. 1 minit Pak Dickson. Just rumuskan. Dickson minta Saya telah tanya. tegaskan, Satu minit saya bagi pada Pak saya Dickson. telah tegaskan, Pak Dickson ada soalan sikit. usul ini Mohon pertama penjelasan. kali berlaku dalam sejarah. Keduanya, kita berikan satu penghinaan kepada seorang speaker yang telah menjalankan tugas yang baik dan dihormati bukan sahaja oleh ahli parlimen tapi oleh rakyat, seorang tokoh yang disegani, dan kita mau singkirkan tanpa sebarang alasan. Saya tidak kira alasan yang lain. Penjelasan sikit, Pak. Alasan itu mesti dikemukakan oleh orang yang mencadangkan usul itu. Yang mencadangkan usul itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri mesti ada kesediaan, kesungguhan, keberanian untuk menjelaskan alasan sebelum kita bahas. Terima kasih Yang Berhormat Pak Dickson.
Sekarang saya jemput Yang Berhormat Pasir Putih untuk mengukuhkan 10 minit. Okey.